Sistem Kerajaan Malaysia. Sistem Kerajaan Malaysia adalah cara pemerintahan dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi dan lain-lain. Setiap negara akan berada dalam keadaan stabil dan aman jika sistem pemerintahan dijalankan secara betul, mengikut susunan dan menyeluruh. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Sistem pemerintahan ini berasaskan konsep raja berperlembagaan. Sistem kerajaan persekutuan. Kerajaan Persekutuan Malaysia merujuk kepada kerajaan iaitu pihak berkuasa yang berpusat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan eksekutif persekutuan yang berpusat di Putrajaya. Malaysia adalah persekutuan 13 negeri yang beroperasi dalam raja berperlembagaan di bawah sistem Parlimen Westminster iaitu demokrasi berparlimen. Menurut Wan Junaidi Tuanku Jaafar 2018, Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada 13 negeri, 11 negeri di Semenanjung dan 2 negeri lagi meliputi Kepulauan Borneo. Kerajaan Persekutuan dicipta oleh Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi di negara ini. Kerajaan Persekutuan Malaysia ialah gabungan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Setiap peringkat kerajaan mempunyai kedudukan yang seimbang dan kuasa autonomi sendiri dalam bidang perundangan tertentu. Kerajaan Persekutuan menggunakan prinsip pemisahan kuasa di bawah artikel 127 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, kuasa kerajaan pusat meliputi seluruh negara dan untuk kepentingan negara. Pembahagian kuasa di bawah sistem persekutuan. Yang pertama ialah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak boleh menjalankan tugas-tugas pentadbiran secara persendirian. Kedua-duanya mempunyai kaitan antara satu sama lain. Kedua-dua pihak mesti mengetahui bidang kuasa masing-masing, sentiasa mengadakan rundingan untuk mencapai sesuatu persetujuan. Yang kedua, bertujuan melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan timbulnya sebarang masalah dan pertelingkahan antara kedua peringkat kerajaan. Kerajaan persekutuan menerapkan prinsip pengasingan kuasa dan mempunyai 3 cabang iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Cabang yang pertama ialah perundangan. Parlimen Malaysia adalah bersifat bicameral iaitu terdiri daripada 2 rumah utama, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat ialah tempat ahli yang berhormat Persekutuan Ahli Parlimen bersidang. Ahli Parlimen dipilih melalui undi semasa pilihan raya. Manakala Dewan Negara ialah tempat ahli-ahli yang berhormat Senator bersidang. Senator dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas syur Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cabang yang kedua pula ialah eksekutif. Kuasa eksekutif terletak pada Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Menurut Perlembagaan Persekutuan 2010, kuasa eksekutif persekutuan hendaklah terletak hak pada Yang di-Pertuan Agong dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan dan peruntukan jadual kedua. Manakala cabang yang ketiga pula ialah kehakiman. Dimulai dengan Mahkamah Persekutuan iaitu Mahkamah Tertinggi, diikuti dengan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Seterusnya Mahkamah Rendah yang terdiri daripada Mahkamah Session, Mahkamah Magistrat, Mahkamah untuk Kanak-kanak dan yang terakhir ialah Mahkamah Khas iaitu kes yang di bawah semua royalti. Kerajaan negeri. Apa itu kerajaan negeri? Kerajaan-kerajaan negeri di Malaysia ialah kerajaan yang memerintah 13 buah negeri di Persekutuan Malaysia. Kesemua 13 negeri menggunakan sistem Westminster dan masing-masing mempunyai Dewan Perundangan Negeri. Struktur kerajaan negeri dan
dalam kesemua 13 negeri serupa dengan sistem pemerintahan kerajaan persekutuan Malaysia, kecuali untuk kuasa kehakiman minoriti di Sabah dan Sarawak, dan bahawa Badan Perundangan Negeri hanya terdiri daripada ruang tunggal. Seterusnya kita tengok kepada sistem pemerintahan kerajaan negeri. Sistem pemerintahan kerajaan negeri terbahagi kepada 3, iaitu negeri beraja diperintah oleh sultan ataupun raja, manakala negeri perlis diperintah oleh Yang di-Pertuan Besar, dan negeri-negeri yang tidak beraja seperti Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri. Seterusnya, pentadbiran negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Seterusnya, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri iaitu MMK, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Jabatan Negeri. Seterusnya kita tengok kepada bidang kuasa kerajaan negeri. Bidang kuasa kerajaan negeri, kalau kita nak tahu apa itu bidang kuasa kerajaan negeri, bidang kuasa kerajaan negeri adalah hanya kerajaan negeri sahaja yang berkuasa terhadap sesuatu undang-undang di negeri tersebut. Sebagai contoh, undang-undang diri dan keluarga Islam, hukum syarak, perhutanan, kerajaan tempatan, kerja air serta hari pelepasan negeri. Seterusnya kita tengok kepada senarai bersama. Apa itu senarai bersama? Senarai bersama ataupun concurrent list bermaksud kedua-dua Parlimen dan DUN berhak ataupun mempunyai kuasa membuat undang-undang yang termasuk dalam senarai perkara-perkara yang terkandung dalam senarai bersama. Sebagai contoh, kebajikan masyarakat, beasiswa, perlindungan binatang, perlindungan burung liar, taman negara, perancangan bandar dan kampung serta penternakan. Sistem pentadbiran kerajaan negeri. Susunan sistem pentadbiran kerajaan negeri adalah seperti berikut. Seterusnya kita tengok kepada Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Dewan Undangan Negeri di Malaysia terdiri daripada Sultan ataupun Yang di-Pertua Negeri sebagai Ketua Negeri, seorang speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN ini terdiri dari orang yang dilantik mengikut Perlembagaan Persekutuan. Dewan Undangan Negeri berfungsi sebagai parlimen di peringkat kerajaan negeri. Sebarang usul atau undang-undang yang ingin dilakukan di negeri tersebut Seterusnya kita tengok kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun MMK. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri adalah menyerupai kabinet ataupun jemaah menteri pada peringkat kerajaan persekutuan. Dan baiklah, kita teruskan dengan Jabatan Negeri. Jabatan Negeri terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Kewangan Negeri, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri dan Unit Perancang Ekonomi Negeri. Baiklah, yang pertama, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Fungsinya ialah sebagai jabatan negeri yang utama. Ketuanya ialah Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap Ketua Pentadbir Negeri. Fungsinya sama seperti Jabatan Perdana Menteri. Tugasnya ialah merancang dasar kerajaan negeri, menyelaras dasar kerajaan negeri, menentukan pelaksanaan dasar pada peringkat daerah. Tugas setiausaha pula ialah Ketua Pentadbir Utama Negeri, Ketua Perkhidmatan Awam Negeri, Penasihat Pentadbir Utama kepada Menteri Besar atau Ketua Menteri, Pengerusi Jawatan Kuasa MMK, Pengerusi Jawatan Kuasa Peringkat Negeri untuk menyelaras agensi negeri, dan akhir sekali, Ahli Jawatan Kuasa Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Baiklah, yang kedua, Pejabat Kewangan Negeri. Ketuanya adalah Pegawai Kewangan Negeri. Fungsinya sebagai pembendaharaan, merancang kewangan negeri, menguruskan kewangan negeri. Tugasnya pula ialah melaksanakan dasar kewangan negeri, menyediakan belanjawan kerajaan negeri, memeriksa belanjawan tahunan negeri, mengagihkan sumber kewangan kepada agensi kerajaan negeri, merancang penggunaan wang melalui cukai dan pinjaman negeri. Seterusnya, Pejabat Nasihat Undang-Undang Negeri. Ketuanya adalah Penasihat Undang-Undang Negeri. Tugasnya ialah memberi nasihat
undang-undang kepada Sultan, memberi nasihat undang-undang kepada Jabatan Negeri, memberi nasihat undang-undang kepada MMK, memberi nasihat undang-undang kepada Menteri Besar dan memberi nasihat undang-undang kepada Ketua Menteri. Yang seterusnya, Unit Perancang Ekonomi Negeri, UPEN. Ketuanya adalah Ketua Pengarah Perancang Ekonomi Negeri. Fungsinya ialah menyediakan perancangan pembangunan negeri bagi 5 tahun akan datang, menyelaras program pembangunan negeri, melaksanakan program pembangunan negeri, membuat pelaburan dalam negeri, memberi nasihat kepada kerajaan negeri berkenaan pembangunan negeri. Seterusnya kita bergerak pula kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Fungsinya ialah melantik kaki tangan awam, menguruskan kenaikan pangkat kaki tangan awam, mengenakan tindakan tak tertib menukar kaki tangan perkhidmatan awam. Manakala pihak berkuasa tempatan ataupun dikenali sebagai kerajaan tempatan, ianya di bawah kuasa kerajaan negeri. Tujuannya adalah memberi peluang kepada penduduk tempatan mengambil bahagian dalam pentadbiran kawasan mereka. Ianya terdiri daripada 3 jenis iaitu Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Namun apa pula kuasa kerajaan negeri terhadap kerajaan tempatan? Kerajaan negeri mempunyai kuasa terhadap kerajaan tempatan ialah dengan mengawal sempadan, mengawal status perbandaran, melantik ahli majlis, memecat ahli majlis, melantik Datuk Bandar, memecat Datuk Bandar, melantik yang dipertua pihak berkuasa tempatan, memecat yang dipertua pihak berkuasa tempatan, meluluskan belanjawan pihak berkuasa tempatan, meluluskan pinjaman pihak berkuasa tempatan, mengarahkan pihak berkuasa tempatan melaksanakan dasar kerajaan, mengesahkan undang-undang kecil yang dipindah atau dibuat oleh pihak berkuasa tempatan, mengubah kebahagiaan Akta Kerajaan Tempatan, memindahkan semua atau kerajaan kuasa kerajaan tempatan kepada Menteri Besar atau Ketua Menteri. Manakala kuasa kerajaan persekutuan terhadap kerajaan tempatan pula ialah menggubal dasar kerajaan tempatan, menggubal undang-undang kerajaan tempatan, memberi khidmat nasihat teknikal, menyalurkan peruntukan kewangan kepada kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan, fungsinya ialah melaksanakan arahan kerajaan negeri berhubung projek kerajaan atau dasar kerajaan melaksanakan arahan Majlis Negara bagi kerajaan tempatan memajukan kerajaan tempatan. Yang kedua, mengadakan kumpulan wang pihak berkuasa tempatan di bawah kawalannya. Tugasnya pula mengawal kebersihan dan keselamatan, mengawal pencemaran air, mengawal pencemaran udara, membuat pemeriksaan makanan dan ubat-ubatan di kedai, pemeriksaan timbang dan sukatan di pasar, membuat perancangan penggunaan tanah, menyediakan padang rekreasi, parit saluran najas, tali air dan kawalan banjir, menggalakkan aktiviti ekonomi setempat, membina pasar, ruang perniagaan dan tempat berjaja. Ketua Kerajaan Tempatan. Majlis Bandaraya dipanggil Datuk Bandar. Majlis Perbandaran ialah yang dipertua majlis. Majlis Daerah pula pegawai daerah. Pelantikannya ialah dilantik oleh kerajaan negeri di wilayah persekutuan oleh Menteri Wilayah Persekutuan. Tugas Ketua Kerajaan Tempatan ialah mempengerusikan mesyuarat dan memanggil mesyuarat. Setiausaha Kerajaan Tempatan. Pegawai utama untuk memastikan kelancaran pentadbiran kerajaan tempatan dilantik oleh kerajaan negeri. Pegawainya terdiri daripada pegawai teknikal, pegawai tadbir dan terdiri daripada 8 ke 24 orang. Kriteria kerajaan tempatan ialah hasil pendapatan Majlis Bandaraya ialah 100 juta, hasil pendapatan Majlis Pembandaran ialah 20 juta, hasil pendapatan Majlis Daerah ialah bawah 20 juta, jumlah penduduk bandaraya ialah 500,000 orang, jumlah penduduk perbandaran ialah 150,000 orang ke atas, jumlah penduduk Majlis Daerah ialah 150,000 orang dan ke bawah. Mesyuaratnya pula diadakan sebulan sekali. Keahliannya dilantik daripada kalangan ahli politik atau dilantik Ketua Jabatan Teknikal Daerah. Sumber kewangan pula mendapat peruntukan daripada kerajaan tempatan sendiri, mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri, cukai taksiran, lesen penjaja, lesen pusat hiburan, lesen kedai kopi, sewaan dan sebagainya. Kriterianya pula bilangan penduduk kerajaan tempatan, jumlah hasil kutipan kerajaan tempatan dan keluasan kawasan kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan merupakan lapisan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. Kerajaan tempatan atau pihak berkuasa tempatan di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di bawah kuasa kerajaan persekutuan.
Kerajaan tempatan yang lain terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Kerajaan tempatan berkuasa dalam membuat undang-undang kecil, mengutip cukai dan sewa dan menubuhkan kumpulan wang pihak berkuasa tempatan yang berada di bawah kawalannya. Tujuan penubuhan. Tujuan penubuhan kerajaan tempatan ialah membantu kerajaan negeri dalam pentadbiran dan penggubalan undang-undang kecil, menyediakan kemudahan, rekreasi dan perkhidmatan untuk penduduk setempat dan memberikan peluang kepada penduduk setempat untuk mengambil bahagian dalam pengurusan kawasan yang didiami. Kakitangan kerajaan tempatan. Kakitangan kerajaan tempatan terbahagi kepada 6 unit. Yang pertama, unit pentadbiran, iaitu Datuk Bandar atau Yang di-Pertua Majlis, Setiausaha Pegawai Daerah. Unit yang kedua ialah unit perancangan pembangunan, iaitu Ketua Penolong Pengarah 1. Yang ketiga, unit penyelidikan dan nasihat, iaitu Ketua Penolong Pengarah 2. Yang keempat, unit teknikal, iaitu Jurutera Kesihatan Umum. Yang kelima, saluran najis dan perparitan, iaitu Jurutera Kesihatan Umum. Dan yang terakhir, unit bahan buangan pepejal, iaitu Jurutera Kesihatan Umum. Tugas-tugas utama kerajaan tempatan. Yang pertama, perkhidmatan pembersihan longkang dan sampah. Yang kedua, mengenakan kompaun terhadap penjaja yang tidak menjaga kebersihan premisnya. Yang ketiga, kawal, sewa dan urus gerai makanan dan pasar. Yang keempat, menjaga keindahan kawasan dan menyediakan serta menyelenggara kemudahan rekreasi seperti kolam renang, gimnasium dan taman awam. Yang kelima, membina kemudahan awam. Yang keenam, mengutip cukai. Dan yang terakhir, mengeluarkan lesen perniagaan. Jenis kerajaan tempatan. Jenis kerajaan tempatan terbahagi kepada 3. Yang pertama, Dewan Bandaraya dan Majlis Bandaraya. Ia ditubuhkan melalui undang-undang khas. Diluluskan oleh Majlis Negara bagi kerajaan tempatan. Mesti pusat pentadbiran dan perniagaan. Diketuai oleh Datuk Bandar dan dibantu oleh Majlis Bandaraya seramai 24 orang. Tempoh perkhidmatan anggota selama 2 tahun. Bilangan penduduk lebih daripada 300,000 orang. Sumber kewangan lebih 80 juta setahun. Yang kedua, Majlis Pembandaran. Ia ditubuhkan melalui 2 undang. Diketuai Yang di-Pertua dan dibantu oleh Majlis Pembandaran 8 hingga 24 orang. Tempoh perkhidmatan 1 tahun. Bilangan penduduk lebih 100,000 orang. Sumber kewangan lebih 10 juta setahun. Antara contohnya majlis-majlis pembandaran ialah Majlis Pembandaran Petaling Jaya, Pulau Pinang, Kulib, Batu Pahat, Kuala Terengganu. Yang ketiga, Majlis Daerah. Ia ditubuhkan melalui 2 undang biasa. Diketuai oleh Yang di-Pertua dan dibantu oleh Majlis Daerah 8 hingga 12 orang. Tempoh perkhidmatan 1 tahun. Bilangan penduduk kurang 100,000 orang. Sumber kewangan kurang daripada 10 juta setahun. Antara contoh majlis daerah ialah Majlis Daerah Raub, Kampar, Sik, Segamat, Kuala Langat. Kuasa kerajaan negeri terhadap kerajaan tempatan. Yang pertama, mengisytiharkan sesuatu kawasan dalam negeri menjadi kawasan kerajaan tempatan, menetapkan status, taraf dan sepadan kerajaan tempatan. Yang ketiga,
memberikan arahan am tentang dasar-dasar kepada kerajaan tempatan. Yang keempat, meluluskan anggaran belanjawan tahunan kerajaan tempatan. Dan yang terakhir, meluluskan jawatan baharu yang hendak diwujudkan oleh kerajaan tempatan. Kesimpulannya, Kerajaan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan dan negara pusat. Malaysia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta mempunyai sistem dan struktur pemerintahan negara yang tersendiri. Malaysia juga mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Ahli parlimen dipilih untuk membentuk kabinet. Kerabat diraja tidak diketepikan, malah kedudukan mereka diperkukuhkan menerusi institusi-institusi raja berperlembagaan dan majlis raja-raja. Tujuan pilihan raya diadakan untuk memilih wakil rakyat dalam parlimen.